Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pakatan pas, dua dah berkubur, satu mula tenat. Itu kata Zuhdi. Wah, persoalannya pada hari ini ialah sampai bila Perikatan Nasional ini akan bertahan. Saya meramalkan Perikatan Nasional akan berpecah menjelang pilihan raya nanti. Kerana belum pilihan raya sudah mula ungkit-mengungkit tentang dana politik. Belum lagi kita cerita, belum lagi kita cakap tentang apa yang kita sebut sebagai pembahagian kerusi. Sekarang ini MIC pun nak ikut masuk parti penggabungan ini. MCA pun ada cerita-cerita kononnya nak pertimbang juga. Sekarang dalam parti itu ada, dalam pakatan itu ada gerakan, ada juga apa nama satu lagi tu yang mewakili orang India. Saya pun tak berapa ingat. Tapi MIPP kalau saya tak silap. Sekarang Perikatan Nasional belum lagi pilihan raya sudah mula ungkit-mengungkit. Dana si anula, dan macam-macam. Paling teruk lagi, belum cakap tentang pembahagian kerusi. Kalau sudah cakap tentang pembahagian kerusi, ditambah lagi Parti Bersatu dan Parti PAS, dua-duanya mahu kemenangan di kawasan yang sama. Dominannya Melayu Islam. Jadi, agak-agaklah nantikan, belum lagi pilihan raya nih pun sudah mula bertikam-tikam lidah, tikam sini, tikam sana. Bayangkan kalau sudah mula pilihan raya, apa agak-agaknya akan terjadi. Itu sebabnya ramai netizen menjangkakan Pakatan Perikatan Nasional ini tidak akan dapat bertahan. Jangan mimpi untuk jadi kerajaan lagi, kata netizen. Macam mana mau harap pakatan yang rapuh ini boleh memerintah negara? Serapur-rapuhnya Pakatan Kerajaan Paduan Madani yang dianggotai oleh khususnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini pun ini lebih kukuh daripada Perikatan Nasional tahu. Tiada istilah-istilah yang lebih teruk daripada Perikatan Nasional, kata netizen. Seorang bekas anggota jawatan kuasa PAS pusat hari ini memberi gambaran bahawa Perikatan Nasional kini berada dalam keadaan yang mulai tenat. Menurut Muhammad Zuhdi Marsuki, PAS membentuk beberapa gabungan politik dalam tempo sedikit yang lepas. Katanya daripada 3 gabungan politik yang disertai PAS, 2 sudah berkubur. Betul lah kan? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Mungkin jawapan kepada masalah kesehatan Anda yang selama ini membelenggu Anda. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Terapi imun transfer factor for life ini bertindak mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Secara ringkas dan umumnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan badan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit, lalu penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mendidik, menguatkan dan mengajar imun badan kita supaya jadi kuat, bijaksana dan seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, menurut Muhammad Zuhdi Marsuki, PAS membentuk beberapa gabungan pakatan dalam tempo sedekad. Katanya, daripada 3 gabungan politik disertai PAS, 2 sudah berkubur. Dalam tempo 10 tahun, PAS telah membentuk 3 gabungan politik, gagasan, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. 2 telah berkubur, 1 sudah mulai tenat, katanya lagi. Senang saja cerita, saudara. Kalau sesekali orang itu bercerai, kita boleh kata mungkin masalah orang lain. Kali kedua dia bercerai lagi,
mungkin itu masalah orang lain. Tapi kalau sudah 3 kali bercerai dengan orang lain, mungkin itu bukan masalah orang lain, tapi masalah daripada diri sendiri. Merujuk kepada PAS, kalau PAS bercerai dalam gagasan rakyat dahulu, mungkin masalah DAP. Tapi bercerai lagi kali kedua dalam mufakat nasional, mungkin salah UMNO. Tapi kalau sudah kali ketiga bercerai lagi dalam Perikatan Nasional, itu bukan salah orang lain, itu salah PAS sendiri, kelemahan PAS sendiri, bahkan mungkin kejahatan PAS sendiri, dan kelicikan PAS sendiri. Jadi saudara, berkuburnya pakatan itu bukan salah orang lain. Jangan pula salahkan orang lain. Sekarang sudah mulai tular di media sosial, kononnya mufakat nasional salah Anwar, salah Zahid. Tapi PAS lupa, dia sudah 2 kali bercerai. Takkanlah semua salah orang. Nah, sampai netizen kata, biasalah PAS nih, kalau salah orang, kalau salah dia pun salah orang. Saudara-saudara sekalian, gagasan yang dirujuk Muhammad Zuhdi itu merujuk kepada Pakatan Politik Gagasan Sejahtera yang asalnya dibentuk PAS bersama Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan pada Ogos 2016 sebelum disertai Barisan Jemaah Islamiyah Malaysia Berjasa kira-kira sebulan kemudian. Mufakat Nasional pula merujuk kepada Mufakat Nasional yang melibatkan PAS dan UMNO. Jika gagasan tertubuh sebelum PRU ke-14, Mufakat Nasional pula terbentuk selepas pilihan raya itu yang menyaksikan Barisan Nasional dikalahkan buat pertama kali dan Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ia meletakkan PAS dan UMNO BN sama-sama menjadi pembangkang. PAS kemudian mengambil langkah sepihak membentuk Perikatan Nasional bersama Bersatu selepas Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan melalui langkah Sheraton. Menyertai gabungan itu kemudian adalah beberapa parti lebih kecil seperti Gerakan. Bagaimanapun, akhir-akhir ini hubungan di antara PAS dan Bersatu dilihat tegang ekoran isu, termasuk pencalonan Perdana Menteri, siapa yang lebih wajar mengetuai PN, serta percaturan strategi menghadapi PRU. Menyusul di bawah hantaran Muhammad Zuhdi itu adalah beberapa reaksi termasuk rasa kurang senang pengguna media sosial yang berpendapat bekas setiausaha politik Menteri Alam Sekitar dan Air itu tidak wajar membuat kenyataan sedemikian. Kepada satu komen yang meminta kepastian jika Muhammad Zuhdi melihat PN benar-benar tenat, bekas pensara kanan di Universiti Malaya itu menjawab harapnya masih boleh diselamatkan lagi. Untuk rekod PAS, bukanlah asing kepada langkah mengadakan hubungan politik. Sebelum gagasan MN dan PN, parti itu pernah menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah bersama Parti Semangat 46 dan Pakatan Rakyat bersama PKR dan DAP. Tapi semua pun gagal, bukan salah orang lain. Coba perhati dulu. Jago Kampung Resort kata bolehlah masukkan nyamuk baru MCA dan MIC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kini giliran Bersatu lalui pengalaman semula bekas sekutu PAS. Itu pendedahan Rafizi kali ini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak kenal dengan PAS? Dalam tempoh lebih kurang dalam 10 tahun, PAS sudah menyertai 3 pakatan. Kalau masih ingat, itulah PAS. Waktu dia menyertai awal-awal pakatan, dia gembira. Tapi di tengah-tengah pakatan, dia timbulkan banyak masalah. Antaranya dalam mufakat nasional. Antaranya dalam pakatan terkini mereka, yaitu Perikatan Nasional. Dalam mufakat nasional, PAS telah pun dengan tanda petik meninggalkan Parti UMNO, lalu bersekutu dengan Parti Bersatu secara diam-diam. Akhirnya UMNO yang kena ceduk, kesian UMNO. Dah banyak menyumbang terhadap PAS, akhirnya PAS pula tinggalkan begitu saja. Benarlah kata pepatah, seperti
Madu sudah habis sepah dibuang. Kali ini pula, apa yang terkena pada Bersatu seperti balikan ataupun balasan kepada perbuatan Parti Bersatu yang khianat terhadap Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton. Sehingga tidak ramai atau tidak kurang netizen yang berani menyebut mungkin Parti Bersatu kena hukuman karma, kena balasan atas perbuatan khianat mereka sendiri terhadap rakan selama ini. Tapi yang ramai orang tunggu-tunggu ialah apakah agak-agaknya balasan yang bakal diterima oleh PAS akibat khianat terhadap rakan perjuangan pakatan mereka. Ada yang meramalkan PAS akan menerima balasan akan kehilangan parti atau akan kehilangan kerusi dalam pilihan raya akan datang. Ramai menjangkakan PAS mungkin hanya akan dapat lebih kurang dalam tinggal 10 hingga 15 parlimen saja. Jangan mimpi mau dapat 80, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan daripada Rafizi, giliran Bersatu lalui pengalaman seperti semua bekas sekutu PAS, kita tinggalkan dulu komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar habis sayang Malaysia. Tapi izinkan dulu saya berkongsi pada Anda semua. Mungkin ini jawapan kepada doa Anda selama ini. Ini berita baik kepada Anda semua bagi yang sedang berdoa masalah kesehatan Anda. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan, sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi bijak, kuat dan seimbang, imun badan kita akan menghapuskan semua akar penyakit, jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, penyakit bersarang dalam tubuh badan kita. Lalu ianya akan menyebabkan kita kena penyakit kronik yang tak sembuh-sembuh karena imun badan kita tidak bertindak lagi menyembuhkan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Dengan imun badan yang sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau Anda sudah lama berdoa untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban kepada masalah kesehatan Anda. Saudara-saudara sekalian, perselisihan PAS dengan Bersatu baru-baru ini mengenai dana bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi berkata partinya sendiri PKR serta parti komponen Pakatan Harapan DAP mempunyai pengalaman yang sama dengan PAS pada zaman Pakatan Rakyat. Semua yang pernah bekerja sama dengan PAS telah melalui pengalaman ini. Sekarang zaman Bersatu, katanya dalam podcast yang berhenti menteri malam tadi. Semalam, Naib Presiden PAS Idris Ahmad menegaskan komitmen partinya terhadap PN susulan perselisihan dengan Bersatu berhubung isu pembiayaan pilihan raya. Semasa Muktamar PAS ke-71 di Kedah baru-baru ini, pengarah pilihan raya Sanusi Nor menyindir Bersatu kerana dikatakan bergantung kepada kemudahan dan jentera PAS. Susulan itu Marzuki Muhammad yang berkhidmat sebagai setiausaha sulit utama kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin semasa menjadi Perdana Menteri berkata, Bersatu telah menampung perbelanjaan pilihan raya PAS. Mengulas lanjut, Rafizi menyatakan keyakinannya bahawa Marzuki berkemungkinan menyatakan hal yang sebenar. Ini berdasarkan pembekuan dana oleh SPRM dan kemudian merampas beberapa akaun bank berkaitan Bersatu pada tahun 2023. Saya tak terkejutlah kalau Bersatu kata mereka bagi wang kepada PAS, tapi sekarang ini masa untuk PAS rasa dia tak lagi perlukan Bersatu, katanya.
Rafizi menyindir bahawa pemimpin bersatu tidak perlu bersusah payah naik turun mahkamah berhubung isu jana wibawa sekiranya tidak membiayai PAS pada pilihan raya umum lalu. Program jana wibawa yang diperkenalkan semasa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kes itu dikaitkan dengan pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap Muhyiddin manakala Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berdepan pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Bulan lalu, Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Ahmad Muhammad dibebaskan dan dilepaskan daripada semua 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan projek itu berikutan pembayar kompaun 4,1 juta ringgit. Sementara itu, Rafizi menambah, PAS tidak mempunyai sejarah untuk kekal lama dalam mana-mana gabungan politik. Macam mana pun dia akan sampai satu peringkat yang PAS rasa kekuatan dia, kehebatan dia mengatasi semuanya. Jadi orang lain tak penting, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Pada hemat dan fikiran anda, sejauh manakah lagi PAS akan bertahan dalam Perikatan Nasional ini? Bukan Bersatu yang harus ditanya. Yang harus ditanya ialah PAS. Perjuangannya sangat mudah. Dulu kita pembangkang, kerja kita membangkang je. Dulu kita luluskan, tapi kerajaan sekarang boleh batalkan. Festival Oktoberfest dulu kita tentang, tapi bila kita memerintah, hak bukan Islam pun kena jaga juga. Macam-macam lagi lah, mudah je mentakbir dengan air liur, bla 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 bla, kata saya anak Malaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.